sharekan saya punya slide, kita buat hands on dan peserta boleh tanya soalan. Kalau kata nak lebih clarification, nak tanya apa-apa, boleh itulah tanya bila masa lah. Nak stop saya bila masa pun boleh, insyaAllah ya. Okey. So kita mulakan dengan pertama sekali, mungkin kena faham dulu, saya rasa ada tanya saya. Prof, macam mana penilai tesis ni? Kita pun tak tahu juga. Pernah dengar je, dengar macam tu tapi tak berapa clear. Dia katakan markah result macam mana dia katakan untuk ya. Untuk PhD selalunya macam ni okey, kita kena tahu yang bahawa yang ni adalah kita katakan result untuk kita punya thesis defend ataupun kita kata viva voce exam ataupun kita kata result keseluruhan lah selepas kita dah viva ya. Pertama sekali kita kata yang dikatakan jarang sangat jumpa lah, tak jumpa pun dah sekarang orang kata apa, pass without correction. Yang ni saya tak pernah jumpa lagi lah sekarang. Tak ada dah lah memang kita pun tak pernah jumpa dah pun. Nombor satu ni assumptional lah. Kita kata memang jarang sangat lah, susah nak jumpa. Okey, kalau kita kata pass with minor correction. Okey. Satu lagi, pass with major correction. Kita kata satu lagi, dia tak pass. Dia kata macam ni major correction with reviva. And then lastly, so to say fail. Okay, so I need to explain this a little bit. Mungkin ramai nak kena tahu apa yang dikatakan ini Okay, yang pertama tu pass without correction tu memang clear cut. Pelajar memang sangat bagus, sangat-sangat bagus daripada title sehinggalah references, appendices, semua tak ada masalah sangat. Sikit sangat-sangat, mungkin ada pun sikit sangat-sangat. So dia tak adalah kata apa correction yang melampau-lampau, tak ada, sikit sangat ataupun terlampau sikit. Okay. Kalau pass minor correction ni selalunya pelajar mungkin ada bukan masalah, mungkin ada buat penambahbaikan sedikit terutamanya untuk nak kuatkan bahagian chapter 1. Sebab tu saya nak beritahu pada rakan-rakan semua, chapter 1 ni penting sangat-sangat. Sebab chapter 1 kalau salah, semua salah. Itu cerita dia. Saya ulang, senang cakap, chapter 1 salah, semua salah. Itu bahasa dia. Kalau salah apa dia? Tak dapat PhD ataupun yang bawah-bawah tu di revival dan sebagainya. So minor correction ni maksudnya mungkin nak sikit nak penggunaan ayat yang tidak sesuai, word choice ataupun kena tambah fact and figures sedikit dan kebanyakannya English dah perfect structure, formatting semua cantik dan model, research model pun betul. Metodologi pun sikit-sikit saja nak kena tambah. Tu minor correction. Dan selalunya minor correction ni bergantung pada universiti. Saya tak tahulah. Yang selalunya saya tahu 1 hingga 3 bulan lah. Selalunya ini correction yang diberi 1 to 3 months, itu minor correction. Ya. Dan sebenarnya ada sebab kita, nanti saya akan beritahu macam mana. Okey, dah pass yang ni pula. Selalunya pass with major correction without reviva. Ni reviva lah. Without reviva. Maksudnya selalunya kena 6 to 12 months. Macam tu. Dia masa yang diberikan untuk pelajar siapkan correction dalam 6 ke 12 bulan. Ya. Okey. Dan yang ni selalunya memang 12 months and then dia kena revival balik. Dia kena datang balik untuk defend macam mana tu. Kalau fail selalunya dia ada 2 fail ni Fail ni dia macam ni. Kadang-kadang dia hanya layak, dia kata macam ni dia nak kata fail pun bukanlah fail sangat. Nak bagi dia PhD pun dia tak layak, tetapi dia hanya dapat Master Science. Begitu.
Itu yang dikatakan satu kata fail tu, maksudnya dia tak layak dapat PhD, tetapi dia punya study dia tu ada novelty sedikit, hanya layak untuk dapat Master Science by Research ataupun dapat MPhil lah, macam tu saja. Phil macam tu. Doctor of Philosophy dia dapat Master Philosophy saja. Dia collect yang tu sajalah, ada juga yang dapat macam tu. Okey, yang satu lagi fail, maksudnya dia tak dapat apa-apa langsung. Itu bergantung pada universiti. Sebab tu sebelum masuk mana-mana universiti, kena tanya dulu macam mana cara pembahagian markah result nanti. Kena tahu betul-betul. Sebab ada sesetengah universiti, saya tengok dia pasal minor correction ni pun, jangan terkejut ni, ada 6 bulan. Ada. Minor correction dia 6 bulan. Minor, bukan major, minor. Okay, nak bagi 8 bulan minor pun ada. Saya pun agak terkejut jugalah. Tetapi itu agaknya cara dia orang lah kot. Dan selalunya kalau siapa yang dapat minor correction, hanya supervisor saja yang akan buat penilaian kembali dan akan buat endorsement. Dah, itu saja. Dan dihantar untuk buat formatting thesis. Senang kalau minor hanya supervisor. Tetapi kalau major correction, kita tak boleh hanya dapat penilaian daripada supervisor, kena dapat penilaian daripada external examiner dengan internal examiner sekali. Okay? So itulah dikatakan major correction. Dan untuk pengetahuan semua, kalau di UiTM ni, pelajar dia graduate on time. Selalunya graduate on time tu maksudnya dapat surat daripada Senet, tak lebih daripada 4 tahun macam tu, 4 tahun. Sebab nak proses sampai dapat surat Senet tu, lulus Viva tu cerita lain. Kita betulkan apa semua lepas tu. So dikira semua tu 4 tahun, termasuk dapat surat Senet, itu graduate on time. Dan kalau dapat minor correction, you akan dapat anugerah pelajar cemerlang. APC, APC, anugerah pelajar cemerlang. PhD pun ada. Anugerah pelajar cemerlang. So untunglah you akan dapat sertifikat graduate on time, you akan dapat sertifikat anugerah pelajar cemerlang. Macam itulah. So itulah rezeki masing-masing. Okey, siapa ada nak tanya soalan daripada apa yang kita bincang ni sebelum kita masuk direct kepada kita punya tajuk kita chapter 1. Anyone nak tanya apa-apa? Benda ni penting nampak macam simple tapi penting. Okey. Ada soalan nak tanya? So far? Okey. Tak ada soalan. Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum warahmatullahi. Sila. Nak tanya doktor. Ya. Untuk master dengan PhD, apa beza examiner tentukan yang ni layak untuk master, yang ni layak untuk PhD? Betul. Itu soalan yang baik. Senang cakap, satu pertama yang paling penting yang dia tengok adalah novelty of your study. Itu yang paling penting. Apa maksud novelty? Ialah contribution. Contribution of your study. And then kalau kata tak faham lagi, originality lah. 3 bahasa ni benda yang sama. Saya ulang originality, novelty, contribution, benda yang sama. Okay, so itu adalah benda yang pertama yang nak membezakan sama ada you buat PhD ataupun master. Yang kedua, scope of study. Ni yang nanti saya nak bincang sebab scope of study ni lah yang akan menentukan tajuk kita. Tu dia. Boleh tuan begitu. Yeah. Lagi? Lain? Ada soalan lain? Prof, ada soalan lain nak tanya? Teguran dari segi lampiran tu macam mana? Macam mana lampiran? Lampiran tu yang appendices tu. Appendices ke? Betul Prof. Okey, appendices tu selalunya kita janganlah letak semua benda sampai berkati-kati tebal. Sebenarnya examiner tak berapa suka yang tebal-tebal ni. Sebab kena tahu so saya nak beritahu pada rakan-rakan semua, normally kebiasaannya untuk siapkan tesis PhD tak lebih, bukannya lebih, tak lebih, antara 60,000 patah perkataan ke 100,000 patah perkataan. Boleh faham Untuk PhD level, kita kena tahu bahawa nak completekan satu set thesis tu antara 60,000 ke 100,000 patah perkataan.
Boleh lebih tak 100,000 patah perkataan? Tak boleh. Okey. Dikatakan 100,000 patah perkataan itu tidak termasuk, saya ulang tidak termasuk references dengan appendices. Tak termasuk references dengan appendices. Hanya konten sahaja. Boleh faham Okey. So sekarang ni, kalau kata kita ada benda yang nak menebal-nebalkan tesis, saya rasa tak perlu sangatlah. Kat appendices tu, kalau kita ada benda kita nak share dengan examiner, terutamanya instrumen yang kita pakai, boleh letak kat situ. Dan juga kalau ada sikit-sikit statistical data yang sangat-sangat penting, baru letak. Jangan semua benda kita keluar daripada kata kita pakai structure equation modeling, kita pakai path least square, SEM, semua nak letak dalam tu, belakang-belakang tu semua. Nanti sebenarnya examiner tak suka. Dia akan tanya balik, ni tujuan dia untuk apa ni? Dia tak nak macam tu. So kita janganlah nak cara tebal-tebalkan kita punya tesis. Itu boleh tebalkan dengan syarat benda tu penting dan akan membantu penilai untuk semak kita punya rujukan, terutamanya bahagian rujukan dengan konten yang kita bincang dalam tesis. Macam tu. Okey, ada soalan lain? Assalamualaikum Doktor. Salam warahmatullahi. Untuk master dengan PhD, berapa banyak reference yang perlu ada? Lepas tu berapa banyak research objektif yang perlu ada untuk beza antara master dan PhD ni? Okey, macam ni. Saya tak cakap pasal, tadi saya ulang tadi, saya kata membezanya adalah novelty. Novelty itu membezakan. Kita tak tengok references berapa banyak pun. Yang kita tengok adalah novelty dengan scope of study. Objektif, kalau nak beritahu, saya nak beritahu simple saja. Di peringkat PhD pun kita hanya perlu ada main objektif 1 dan 3 saja maksimum spesifik objektif. Itu PhD tu. Okay? Kalau master lebih kurang sama jugalah. Tapi dia tak kisah pasal objektif tu. Kami tak tengok objektif tu. Yang kami ada nak tengok novelty dengan kita kata tadi you punya scope of study. Itu saja. Okay. Ada lagi yang lain? Prof, berkaitan dengan yang untuk appendix ataupun reference, memang perlu masuk ke semua reference yang ada ataupun macam mana untuk nak elakkan tebal-tebal sangat tu Prof? Dia macam ni. Kebiasaan. Ni saya nak beritahu. Zaman kami tak ada ChatGPT, tak ada AI. Tapi memang sekarang pun perlulah juga. References kami selalunya antara 300 ke 500. Maksudnya kami memang baca artikel ataupun apa-apa authorized material macam thesis. Jangan lupa thesis bagus. Saya nak beritahu kawan-kawan kat sini, jangan lupa thesis. Ramai pelajar-pelajar dia lupa thesis. Dia ingatkan thesis tak penting. Sebenarnya thesis lagi menyenangkan kerja kita sebab dia lengkap. Kalau artikel tak lengkap, dia hanya summary of the result of our studies yang buat tu. And then satu lagi pula, kadang-kala benda yang tak ada kena-mengena sangat dengan study kita. So thesis lagi bagus sebab dia ada chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5. Dah ada references lagi kat situ. So kalau kita nak cari gap of knowledge, dah ada dalam thesis. Kalau kita nak cari literature review, dah ada dalam thesis. Just kita kena cite saja. Nampak? So rakan-rakan ramai kadang-kadang tersalah langkah yang sangat suka sangat baca artikel. Ingat artikel boleh, bagus. Tetapi jangan lupa yang pertama, kalau saya suggest pada student saya, perlu ada paling kurang 5 thesis yang berkaitan dengan kajian dia. Sebab thesis akan membantu kita senang nak tengok problem statement, senang nak tengok jurang ilmu, senang tengok objektif. Kat situ semua ada. Bukannya kita nak tiru, tetapi dapat panduan macam mana nak tulis, macam mana ideanya, macam mana apakah yang dia katakan, tajuk, background of study, problem statement. Macam itulah sampai habis. Okay? So references, ingatnya bukan pasal tebal sangat, tapi nak cerita dia balik. Paling penting jangan lupa, thesis. Nombor 2 baru masuk kepada artikel. Kalau saya letak priority, pertama saya paling suka thesis. Nombor 2 adalah kita kata artikel daripada Q1 dan Q2. Bukannya ambil semua artikel je. Sebab kadang-kadang artikel yang tak berkualiti, kita ambil, kita anggap itu adalah rujukan utama, itu masalah besar kita. So ramai pelajar kat sini tak endah ataupun tak tahu bahawa rujukan ni ada yang paling-paling utama dan paling-paling tak bagus pun ada.
So cubalah cari yang Q1 ataupun Q2. Tak tahu apa maksud Q1, Q2, tanya supervisor. Yang seterusnya apa lagi kita ada? Buku teks. Buku teks tu bagus. Kita jadikan sumber rujukan. Tetapi jangan salin balik apa yang ada dalam buku teks, letak transfer dalam thesis kita. Ramai pelajar buat macam tu. Terutamanya bahagian metodologi. Kami tak nak you salin another textbooks. Itu ramai pelajar buat macam tu. Memang banyak. Tu tebal sangat tu. Okay. Lepas tu yang lagi apa boleh kita pakai? Kita boleh pakai company punya report, government punya report. Itu penting. Macam tu. Boleh Okay. Prof, Dr. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, kalau tesis tu, tesis saya macam contoh saya ada 3 tesis, 2004, 2017 dan juga 2014. Lebih daripada 5 tahun tak ada masalah kan? Dia macam ni, kalau lebih bagus dapatkan yang terkini tak lebih pada 5 tahun. Tetapi kalau kata sumber tak ada, tak apa, boleh pakai. Yang paling saya nak bagi tahu kat sini, terutamanya yang ada tesis ni yang lama-lama, yang boleh kita ragui bahagian problem statement. Sebab problem statement kalau boleh dapatkan problem yang terkini. Sebab kalau dapat problem yang dah 20 tahun, 30 tahun yang mungkin bagi kita telah selesai buat oleh penyelidik. Kenapa kita buat research? Tanya balik nanti saya nak cerita balik pada rakan-rakan. Why we do research? Because we want to solve the problem. Okay, and that's why I ask you, encourage you to find current problems, because current problem tu yang penting. Sebab kalau problem yang lama-lama tu dah obsolete, basi dah orang kata, dan kadang-kadang tak relevan lagi dah dengan kita punya study. Contohnya kita nak study pasal kata-kata masalah GST, contohnya GST. Ada ke GST sekarang? Tak ada pun kat Malaysia dah. Dulu mungkin ada, tapi sekarang dah tak ada. So nak buat apa nak kaji pasal GST? Tu kena faham tu macam tu lah maksud saya. Boleh faham Okay? Boleh Okay, one more question. Kita nak pergi dah dekat chapter 1. Ada lagi? Soalan lain nak tanya? Prof, boleh saya nak tanya satu je berkaitan dengan reference. Okey, tadi Prof ada sebut berkaitan reports kan government ke syarikat. Okey. Bagaimana untuk nak cite kesesuaian untuk cite kalau dia tidak publish, dia adalah macam slide internal tetapi memang data yang berkaitan research kita. Okey, kalau kata slide tu mesti dapat ada sumber. Slide tu kalau kata benda-benda figures, fact and figures, selalunya memang ada sumber. Kalau tak ada sumber, jangan cite. Itu tak boleh dibenarkan. Saya nak beritahu kepada rakan-rakan kat sini, sumber-sumber yang lemah, yang kadang-kadang kita tak perasan benda tu akan bagi saya merosakkan keilmiahan penulisan tesis. Pertama adalah Wikipedia. Wikipedia tidak dianggap sumber yang betul. Kita tak ambil. Yang kedua, kita tak ambil sumber daripada tabloid ataupun surat khabar. Sebab itu adalah kita kata sumber-sumber yang lemah. Okay? Sebab tu kalau boleh dua ni cuba elakkan untuk kita pakai dalam penulisan tesis. Macam tu puan. Boleh Okay. So, saya nak teruskan kepada chapter seterusnya yang penting bagi saya, dan saya dah bincang dulu bahawa kita kena ingat dalam kita punya, kita kata tesis, apa yang perlu ada. Okay? Kita kena ada title, kena tahu. Yang kedua, kita kena ada abstract. Yang ketiga, kita kena ada apa? Chapter 1. Okay? Chapter 1 ni sebenarnya introduction. Okay? Yang kedua, kita ada chapter kedua. Yang kita nama dia review. Okay, review of literature. Okay. Yang ketiga, kita ada chapter ketiga, nama dia methodology. Yang keempat, kita ada chapter apa? Kita ada kat sini findings. Dan akhir sekali, chapter yang kelima, kita jangan lupa ialah conclusion and recommendations. Okay. Lepas tu ada apa? References. Dan appendices. Macam tu lah. Okay. Appendices. Okay. Appendices. Okay. Discussion, Prof. Discussion. Discussion tu conclusion, recommendation kat situ. Tu. Okay. Appendices.
Okay, macam ni. Okay, salah je. Okay, done. Okay, so sekarang ni untuk yang tadi kalau saya akan ulaskan sikit satu persatu. Sedikit saya tak boleh panjangkan sebab takut nanti kita tak sempat masa. Title memang kita kena ada. Kalau tak ada title tak boleh buat apa. Abstract nanti saya akan cerita sikit apa yang perlu kita bincang dalam abstract. Chapter 1 kita akan, itu yang target kita sebenarnya. Chapter 2, 3, 4 ni okay. Introduction sebenarnya adalah kepala hati kepada semua tesis. Maksudnya kalau introduction salah, maka yang lain interview sampai ke conclusion salah. So ingat introduction tu mengandungi perkara yang amat penting kat situ. Apa dia? Gap of knowledge. Gap of knowledge ni adalah paling-paling penting segala-galanya dalam tesis. So kalau tak ada gap of knowledge, tak ada jurang ilmu, kelopangan ilmu, maka kita tak dapat PhD. Saya cakap banyak ulang apa pentingnya gap of knowledge? Itu yang akan membawa kita kepada novelty, nak bawa kita kepada originality. Jurang ilmu itu paling terpenting sangat. Sebab itu saya nak cakap betul. Pertama sekali soalan yang examiner akan tanya, apa dia novelty of your study? Apa originality of your study? Apa the contribution of your study? Kalau tak boleh jawab, maka habis. Selalunya student akan jawab panjang berjela. Tapi kita tanya balik, apa dia punya contribution? Senang saja. Tu sebab tu kadang-kadang bila saya buat personal coaching, saya tanya kepada pelajar. Pelajar ada proposal, cantik ada kat situ. Saya tak kata, okay, cuba daripada proposal you cerita apa you buat. Saya tak kata macam tu. Saya kata daripada hati you sendiri, apa you nak buat. Dan kadang-kadang memang kita dapat penting 70% pelajar apa yang dia terangkan kepada saya tak sama dengan apa yang dia tulis. Ini sangat bahaya. Dalam Viva Boss exam banyak sangat berlaku. Sebenarnya pelajar faham apa dia buat, tetapi bila dia tulis dalam tesis tak sama langsung dari apa yang dia cuba terangkan. Yang ni yang saya takut ni. Ini saya kata tadi, yang saya kata dalam poster tu, benda-benda yang saya akan nak beritahu tip-tip yang ni lah ni. Yang mana pelajar kadang-kadang nampak macam faham tetapi tak faham. Ya, macam tu. Okay. So apa maksud dia nanti saya terangkan. Okay, now. So introduction paling penting, dia ada apa? Nanti saya akan masuklah satu-satu. Review of literature, saya cerita ringkas, dia lebih pada sintesis. Sintesis yang ada kat situ, okay. Sekejap yang ada kat sini, boleh katakan kita ada general synthesis and ada specific synthesis. Yang ni nanti saya buat lah sebab ramai minta saya buat balik Saya dah banyak kali buat dah sebenarnya pasal synthesis of literature review. Okay, nanti saya akan buat lagi untuk dalam tengok macam mana, sebab saya tengok yang pelajar paling suka chapter 1 ni. Tapi betul apa you buat tu betul. Sebab chapter 1 ni kalau salah habis semua. Okay, metodologi dia lebih kepada development of the research model. Okay, lepas tu lebih kepada data collection, lebih kepada instrumentation. Okay, dah yang tu, dan dia akan ceritalah software apa nak pakai dan sebagainya. Itu yang dikatakan untuk bahagian metodologi. Dan seterusnya kalau nak cerita pasal finding ni, dia ni lebih kepada kita kata data analysis and data interpretation. Dan ini melibatkan kepada kita kata yang ni yang kita kata bahasa mudah dia, analisis apa? Descriptive analysis and kita kata apa? Kalau kata kita nampak yang tadi untuk yang data analysis ni dia ada dua, satu descriptive analysis, satu lagi inferential analysis. Tu kena faham Secara Arab kena faham descriptive analysis dengan inferential analysis Okey, lepas tu yang kat situlah yang kita akan tengok dari segi kita kata yang factor analysis Kat factor analysis tu ada yang kita kata exploratory factor analysis,
kita ada pula confirmatory factor analysis. Masuk kat situ juga kita ada buat juga untuk content validity, reliability, semua kita akan buat bahagian yang finding tu nanti. Okay. So yang dikatakan conclusion ni tadi macam puan tadi lah. Yang ni kat sini kita akan buat discussion. Ramai ingatkan bahagian ni tak penting. Yang ni adalah kedua penting. Selepas kita kata chapter 1, conclusion recommendation ni adalah yang kedua penting. Selepas kita kita dah bincang yang paling penting di introduction. Sebab tu conclusion recommendation ni kita kena patah balik untuk bincang apakah study kita ni menjawab balik kepada objektif kajian. Patah balik menjawab kepada jurang ilmu. Itu kena tengok balik. Sebab itulah saya nak bagi tahu conclusion recommendation ni bukan benda yang simple. Dia kena jelaskan dengan model yang kita cadangkan ini, adakah dia akan menyelesaikan masalah, menjawab kepada objektif, itu, dan juga kepada jurang ilmu. Itu penting. Sebab tu kajian kita ni dengan model yang kita ada ni, apa dia boleh buat? Serta kepada community apa boleh buat? Kepada industri apa boleh buat? Kepada government agency apa boleh buat? Okay? Dan juga kepada disiplin kita apa boleh buat. Itu yang ceritakan conclusion recommendation. Reference analysis tu biasa je lah. Okay, now saya akan teruskan kepada bahagian yang penting bila kita sebut pasal title. Ni dia. Jangan ambil mudah pasal title. Sebab pasal title lah rosak segala-galanya juga. Sebab saya nak cakap cara mudah bagi saya. Pada tahun ni saja pun saya telah menilai banyak tesis lah. Banyak. So saya dah kata lebih daripada 7-8 tesis lah. Tahun ni saja pun dah banyak. So satu tesis ni diberi baca oleh examiner, ada ikut universiti lah, dalam 1 bulan ke 3 bulan. 1 bulan ke 3 bulan. Dan selalunya kalau saya cek, saya sebenarnya saya akan dapat je tesis, saya akan glance through dulu. Dapat idea apa sebenarnya pelajar nak buat. Okey, pertama sekali saya cuba faham tajuk kajian. Saya ulang saya cuba faham tajuk kajian. Kalau tajuk kajian itu tidak menggambarkan apa yang ditulis oleh pelajar, awal-awal lagi saya dah letak kat situ, okey, potential dapat major correction. Itu sebenarnya, tak susah pun. Itu cara dia. Kita match dia dengan main objektif, kita match dia dengan speed objektif. Kita tengok dia apa yang dibincangkan, adakah sama dengan tajuk dia. Kalau tak sama tajuk, tak boleh. Okey, saya bagi contoh macam ni. Cuba tengok Okey, ini pertama. Yang kedua. Dia kata okey, sekejap saya akan lagi buat contoh lagi yang mudah. Saya tak akan letak tajuk-tajuk yang sukar untuk kita kat sini dalam 80 orang faham. Saya gunakan tajuk yang mudah orang faham. Kita tak gunakan term-term yang sukar untuk difahami. Kita akan yang mudah saja. Okey.
Okay. Imperatif. Okay. Kata okay. Lagi sekejap Okay. Okay. Okay, now yang ni adalah sebenarnya saya ingat-ingat lupalah, adalah sebahagian daripada tajuk-tajuk yang saya evaluate lah, lebih kurang macam tu lah Okay. So sekejap macam ni. Okay, yang pertama, a study of zakat distribution to asnaf B40 communities. Communities, kita ada RS communities in Selangor, a case study. Okay, macam tu. Determining a correlation between technology usage and managers' performance in the manufacturing industry in Pahang. A new model of padi production and effective technology usage in the northern state of Malaysia. Describing the relationship between social media influence to student performance in selective school in Kelantan. A comparative study of Malaysia and Pakistan e-procurements and effectiveness to public service. Okay. So siapa kat sini nak cuba jadi examiner, cuba komen, kita kata macam ni lah, kita akan buat bagi mudah lah, bagi mudah, kita kata ni nombor 1, macam tu. Kalau siapa nak cuba boleh cuba. Siapa nak cuba yang nombor 1? Siapa nak komen nombor 1? A study of zakat distribution to asnaf B40 communities in Selangor, a case study. Siapa nak cuba? Nombor 1. Ada siapa nak cuba? Tak ada. Okey. Saya nak bagi tahu kalau macam ni nampak macam okey. Nampak macam okey. Tetapi biasanya examiner okey. Ni saya komen dia macam mana kami komen Okey, cuba tengok soalan title nombor 1. A study of zakat distribution to asnaf B40 communities in Selangor, a case study. Okay, now. So, kita sebenarnya sedia maklum. Pertama sekali ni saya nak ajar macam mana kita nak betulkan tajuk kita dan jangan bagi examiner tanya banyak kali pasal tajuk kita. Sebab tajuk ni kadang-kadang bagi kita stres juga. Salah tajuk, dalam tu dah memang antara kita dapat minor ataupun major dah. Dia dah nampak dah kat situ. So, a study of zakat distribution. Tajuk pun a study. Sepatutnya tak perlu ulang tulis thesis kita pasal a study. Tak payah. So, ingat a study ni sebenarnya tidak perlu ditulis dalam kita nak buat penyelidikan, sebab penyelidikan itu pun sendiri dah a study. Tak payah. Okay. Lepas tu, of zakat distribution
to asnaf B40 communities in Selangor. Okey. Soalannya kita akan tanya. Ya. So pelajar kena ingat satu penting kat sini. Soalan yang perlu dijawab oleh pelajar, kenapa dipilihnya Selangor? Nampak tu. Kenapa dalam banyak-banyak 14 negeri kita pilih Selangor? Apa yang istimewa sangat pasal B40 communities in Selangor? Kenapa tak buat di negeri lain? Kenapa tak dibuat di semenanjung Malaysia? Kenapa tak dibuat bla 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 and bla, kenapa? Itu untuk justification. So jaga-jaga pada rakan-rakan kita kat sini. Saya tahu you ada tajuk yang seakan-akan macam ni. So kalau kata kita buat Selangor, kita kena tonjolkan apakah istimewanya sampai kita pilih Selangor. Okey, kebanyakannya pelajar bila kita tanya, kenapa you pilih particular states? Tu kita tanya, dia akan jawab, oh sebab saya tinggal di Selangor. Saya pilih Selangor lah. Itu bukan jawapan yang tepat sebagai pelajar PhD. Kedua, oh sebab PhD saya di universiti saya di Selangor, buat Selangor lah. Pun tak boleh juga sebab itu bukan justification. Justification, kita kena tentukan bahawa yang asnaf tu yang kita ada di Selangor ada karakteristik yang sangat istimewa, tidak ada di tempat lain, hanya ada di Selangor, maka kita boleh terima itu sebagai tajuk PhD. Saya ulang, kalau kita nak pilih satu negeri, particularly on one state, satu je state tu, kita kena make sure di negeri itu ada satu benda yang unik. Contoh program, modul, apa-apa sajalah yang mungkin berkaitan dengan pembangunan pelajar, pembangunan ekonomi dan sebagainya, yang mana itu tidak dibuat di tempat lain. Hanya ada di satu negeri itu saja. Boleh, kita akan terima. Kalau justifikasi macam tu dengan fact and figures, maka kita akan benarkan. Boleh kawan-kawan? So far so good? Boleh faham? Boleh Boleh. Nampak okey. Nak tanya, yang untuk study tu kan tak boleh masukkan. Jadi perkataan framework pun tak nanti saya akan bagi tahu macam mana kita akan buat ayat yang bagus. Ya? Nanti. Tajuk yang bagus. Okey. Yang seterusnya saya punya komen pasal a case study. Tu pun ramai buat macam tu lah. Ataupun kadang-kadang dia buat case study kat sini, nanti saya akan cerita, ada tambah sikit lah. Okay, case study case study. So satu benda saya nak beritahu, jangan saya ulang I understand that a few of you kat sini ramai yang baru. So jangan sonok nak pakai term a case study. Ramai kita nak sebut case study sebab buat satu negeri kita kata case study. Kita buat satu company, kita katakan case study. Bukan. Dia bukan pasal sebab kita nak buat satu negeri ataupun satu tempat, satu organisasi, kita kata dia case study. Bukan. Sebenarnya case study ni ada jenisnya. Saya nak beritahu, saya ulang banyak kali dah ni. Sebab tu saya saja cerita balik pada rakan-rakan, malam ni mungkin you akan dapat benda baru. Ataupun mungkin dah ada dah tapi nak recap balik. Kena ingat, case study ni ada 4 jenis. Satu nama dia exploratory. Dia explore, benda baru, basic, tak ada lagi, tak pernah tengok, kita keluar. Okay, cari dia. Yang kedua, kita cari yang critical. Macam mana critical? Macam COVID-19 lah. Dia serang semua dunia. Tapi kita nak ambil satu case study di Malaysia. Macam mana COVID-19 yang serang Malaysia memberi kesan kepada return on investment and quality of life kepada rakyat kita ni. Boleh? Itu critical, dibenarkan. Lagi, kalau kata kita nak tengok satu lagi, kita nama dia comprehensive. Okay, comprehensive ni sebenarnya kadang-kala dia sebenarnya menggabungkan antara critical dengan exploratory. Exploratory ni maksudnya benda yang sangat barulah. Mungkin diperkenalkan tadi tax GST, apa kesan dia kepada
orang kata apa, ekonomi makro, contoh. Itu baru. Sebab baru diperkenalkan dalam setahun 2 tahun, kita pun nak tahu macam mana. Boleh? Itu nama dia exploratory. Tu. Satu lagi yang selepas komprehensif, kita kena ingat fenomena. Fenomena ni, okey. Fenomena dia seakan-akan nak macam kita kata, dia macam ni, exploratory, benda yang baru. Macam kita kata tadi, apa kita kata GST. Apa tu GST? Goods Service Tax. Macam tu. Fenomena ni, dia tak kritikal. Kritikal bila mana benda tu melibatkan nyawa orang, bisnes orang yang jatuh merudum yang amat teruk. Itu kritikal. Maksudnya sampai kita pun stres betul, orang tak ada kerja ke apa. Tu kalau melibatkan ekonomi lah. Dan kalau kata kita cerita pasal COVID-19 tu, kita tahu yang mana di hospital managementnya agak ada ke situ lah, orang kata apa, susah payah kat situ. Nak uruskan bilik, katil, tak ada, tak cukup, tidur atas sofa, macam tu lah. So maksudnya tu kritikal, susah. Okay? Fenomena ni tak. Fenomena dia simple saja. Contohnya sekarang ni, kalau kita kata ada sistem pembelajaran yang baru, education yang baru, diterapkan kepada seluruh kanak-kanak sekolah rendah. Contohlah nak kena belajar contohnya pasal A, belajarlah. Ataupun kita kata belajar pasal civic, macam tu. Itu fenomena. Tak ada apa. Dia tak adalah kritikal pun, simple je. Dia letakkan dalam silibus yang baru yang mana pelajar kena belajar civic contohnya. Macam kita belajar dululah civic. Okey, itulah cerita dia. Fenomena simple, tapi kena ingat, saya nak beritahu pada rakan-rakan, you pun kata, you claim, yes, saya buat pasal exploratory case study, tapi kena ingat cara menulis case study tak sama menulis thesis biasa. Saya ulang, it's not the same thing as we are writing a case study and thesis writing. Tak sama. Dia sebenarnya ada cara dia nak tulis. Dia ada pula start dengan mukadimah dia tu, introductory tu different. Sampai dia menunjukkan suasana kita kata kritikal, kata contoh. Macam mana. So yang tu kena belajar. Saya tak boleh ajar kat sini sebab kita tak ada masa. Sebab saya nak buat pun webinar, saya rasa tak berapa ramai orang buat case study. Sebab tu saya tak buat. Saya dah evaluated alhamdulillah lebih pada 140 thesis sebenarnya. Dan ada dekat so far saya jumpa 4 ke 5 kot yang buat case study betul-betul. Tu pun saya rasa tak betul lah case study yang dibuat. Pelajar kena buat balik, betulkan balik. Sebab dia salah faham juga, menyatakan bahawa case study ni macam tulis tesis biasa. Tak ada. Lain. Okey, itu komen saya bagi title nombor 1. Ada apa-apa, siapa nak tanya soalan? Nombor 1. Siapa ada yang macam nombor 1 ni, tolong betulkan. Jangan buat macam tu. Jangan pandai-pandai nak buat case study lah. Pandai-pandai kata ni a case study lah. Hanya tumpu pada satu negeri sajalah. Jangan. Macam tu saya rasa saya amat takut lah. Tu bahaya. Prof. Ya. Saya nak tanya, apa perbezaan di antara case study yang fenomena Prof sebut dengan phenomenology approach tu? Tu lain, tu approach. Itu approach dia lain. Tapi kena faham satu benda. Kadang-kadang kita banyak term. Case study ni sebenarnya nak menceritakan suasana. Macam mana kita nak gambarkan keadaan di satu tempat, di satu lokasi, di satu kita katakan organisasi yang mungkin masa tu adalah mungkin ada benda baru yang diperkenalkan. Itulah dia. Itu nama dia fenomena. Selalunya benda baru ni bukanlah exploratory sangat, tapi dikatakan kita dah biasa dengan benda tu, tapi mungkin dia buat penambahbaikan sedikit. Kita kena terima benda tu. Contohnya, saya nak macam kita nak kata online learning. Adakah ada exploratory? Tak. Benda tu dah ada dah sebenarnya, online learning class. Selama ni kita dah buat dah pun. Tetapi tak cara agresif. Itu nama dia fenomena. Okay? So, kalau exploratory ni mungkin kita memperkenalkan online tetapi cara yang lain. Macro credential. Lain pula cara dia. Online class tak buat cara fizikal, tapi kita kata kita ada kelas, kita buat cara online. Dan satu lagi dia katakan
yang uniqueness untuk exploratory bagi online ni, kita buat micro credential yang mana kita buat video saja, letak dekat mana-mana YouTube ke whatever, belajar kat situ percuma, tak perlu bayar. Tetapi kalau kita nak dapatkan sertifikat, kita akan buat exam kat situ, dan nak dapat sertifikat baru kena bayar. Itu nama dia micro credentials. Itu sekarang ni dekat UiTM kita tengah buat. Dan saya pun adalah orang yang terlibat dalam peringkat master yang ni untuk master engineering mechanical engineering kita dah buat. Terutamanya berapa micro credential ni banyak betul. Dan dia percuma, saya ulang siapa-siapa boleh tengok. Dia untuk individual base. Bila masa you free, you pergilah kat YouTube tu. You boleh bekerja, tak ada masalah. You nak kerja, you kerja. Lepas tu kata, I tak adalah sertifikat macam mana you tengok micro credential tu, you masuk, you belajar. Dia satu video tak lebih pada 10 minit. 10 minit tu mewakili 1 jam. Kalau kata micro credential tu you kena siapkan katakan 6 jam. So you hanya belajar 60 minit saja daripada video. Okay? Dan dah siap tu nak buat soalan. Soalan-soalan akan diberikanlah, selalunya case study ataupun kita bagi kat you assignment. Lepas tu ada sikit kita kata multiple choice question. Itu saja jawab. Lepas tu kalau nak dapat markah kena bayarlah tu dia. Dan dia akan dapat sertifikat kat situ. Dan kalau gabung-gabungkan, kalau kata satu micro credential baru satu, kalau kata gabung ada dekat 6 micro credential you dapat, dan you akan dapat mungkin diploma. Macam tu lah. Itu kaedah baru sekarang ni, MQA. Kalau tidak saya diiktiraf benda tu. Sebab dia mengambil kira pelajar-pelajar yang mungkin nak bekerja tapi masa yang sama dia boleh bila masa dia nak belajar. Tu point dia. Dia bukan maksudnya sekarang ni weekend dia baru belajar pukul 6 start sampai pukul 10 malam. Tu pun terhad juga. Kita tak nak macam tu. Itu adalah online kelas yang cara lain. Kita tak nak, kita nak micro credential yang mana belajar boleh, belajar tu bila-bila masa dia nak. Okay. So yang tu dia katakan yang macam tadi kata fenomena tu. Okay. Online tadilah. Tapi kalau micro credential tu dia jadi pula exploratory. Macam tu. Jangan salah faham. Dia pula ada exploratory approach. Maksudnya cara dia kita kena faham exploratory approach ni lebih kepada metodologi yang mana kita tengok lebih kepada grounded theories yang kita start dari awal. Macam mana kita underground teori tu, kita dapat basics dia dan sampai kita akan dapatkan orang kata apa conceptual framework dan akhirnya kita akan keluarkan theoretical framework. Sebab tu jangan salah faham bagi siapa pelajar yang buat basic research ataupun fundamental research, dia terbalik. Dia style dia akan dapat grounded, lepas tu dia akan cari thematic studies and then dia akan bawa kepada conceptual framework dan dia akan keluarkan theoretical framework. Itu cara yang kita katakan basic atau fundamental research. Bukan macam tu semualah, tapi kita balik caranya lebih kurang macam tu. Tapi kalau untuk applied research terbalik. Dia lebih pada start dengan theoretical framework, baru conceptual framework, baru dia buat instrument. Tu kena faham So sebab nak menjawab tadi pada puan tadi kata phenomenal apa benda approach ke apa whatever, exploratory approach ke apa whatever, tu sebenarnya lebih kepada kita tadi approach untuk nak collect data macam tu. Ataupun nak buat exploratory studies. Macam tu. Okey, ada soalan lain? Tak ada Okey. Kalau tak ada, kita pergi pada nombor 2. Okey, nombor 2 ni kalau kita tengok determining a correlation between technology usage and managers performance in the manufacturing industry in Pahang. Okey, macam you faham macam tadi kita kata tak boleh fokus pada satu negeri saja. Kita peringkat PhD ni scope of study kalau boleh lah. Kalau boleh paling tidak pun semenanjung Malaysia. Tu saya nak bagi tahu. Ada yang tak rasa tak apa-apa dengan saya ni Prof, tak boleh lah. Kami tinggal di belah utara, kami ambil Kedah je, boleh tak? Tak boleh. Macam tu tak boleh. Saya tinggal di Pahang, boleh ke? Tak boleh. Melainkan contoh, Musang King Pahang saja yang paling ayang kata lain sikit pada lain. Mausan King contohnya. Itu hanya ada saja di Pahang, Raup kata contoh. Ataupun ada di Bentong saja contoh. Boleh, itu dibenarkan. Tetapi kalau benda tu tak unik, tak boleh. Contohnya kita kata di Pahang kita ada
taman negara. Taman negara, kat situ ada banyak spesies-spesies baru yang kita jumpa. So kalau di Pahang boleh, tak ada masalah macam tu. Sama juga kalau kata kita dapat di hutan negara Belum ke, di Perak ke macam tu lebih kurang. So dibenarkan, tak ada masalah. Sebab tu kita kena tahu ada uniqueness. Okey, apa kesilapan yang besar kat sini? Tolong beritahu saya pada nombor 2 ni, siapa dapat detect title nombor 2 ni, kesilapan yang paling besar? Correlation ke apa? Kenapa you kata correlation tu bukan? Salah. Mungkin Kenapa? kena ganti dengan a relationship. Ya, kenapa you rasa macam tu? Kenapa correlation tak betul? Agak-agak kenapa? Boleh Pak Puan beritahu saya? Tak tahulah Prof. Tak tahu okey. You dah spot. Siapa beritahu? Siapa nak beritahu saya? The basic ataupun fundamental research correlation. Bukan, tak ada bukan pasal tu. Sebenarnya betul tadi jawapannya, yang salahnya di situ adalah correlation. Okey, so saya highlight kat sinilah bagi nampak. Kenapa correlation tak boleh? Nampak tu. Saya nak tanya, kenapa correlation tak boleh? Siapa boleh beritahu saya? Prof, saya tak tahulah betul ke tak. Maybe untuk PhD level, macam tak cukup kalau nak tengok correlation je. Kalau kita cakap relationship, kita akan explore few other stuff jugalah. Okey. Okey, yang tu make sense juga. Pasal dia tak sama, correlation tak sama dengan relationship. Pasal dia beza. Apa beza dia? Macam mana beza dia? Correlation tu lebih kepada association. Okey. Okey, yang tadi, yang relationship untuk apa? Relationship dia punya data lebih valid lah. Okey, macam ni lah saya bagi tahu semua, bagi dengar. Saya ulang banyak kali dah ni sebenarnya, tetapi tolong dengar betul-betul Okey. Kalau pakai correlation, saya tahu kadang-kadang kita terpengaruh dengan cara penulisan artikel. Artikel yang kurang kualiti akan tulis macam ni. Saya minta maaf betul-betul. Ramai pelajar terkeliru. Dalam abstract kalau nampak ada correlation lah, sekejap nampak ada relationship lah, kita pun keliru dah. Okey, so untuk pengetahuan sama, saya nak ulang sekali lagi ni pada rakan-rakan. Tadi jawapan you pun hampir-hampir tepat, tapi tak berapa tepat. Macam ni. Untuk kita nak menilai, kita nak menilai association. Saya ulang untuk menilai association, kita akan pakai correlation. Untuk menilai relationship, kita akan pakai regression. Okey, apa sebenarnya correlation ni? Kalau kita kata determining a correlation, salah tu sebenarnya. Correlation ataupun regression ibarat macam tools. Tool untuk nak menilai sesuatu. So kalau kita letak determining a correlation, salah lah. Tak betul. Sebab itu ada tools untuk nak menilai association. So yang sepatutnya kita tulis kat situ, kalau katalah nak determining an association, tu betul. Kalau kata determining a correlation tu salah. Ayat word choice tak betul dan kita nampak sangat tak faham. Kalau kata dalam PhD ni kami tengok macam tu, pelajar tulis macam ni, kita tahu dah pelajar ni sebenarnya tak faham research sebenarnya. Saya ulang sekali lagi, dia macam tu saja. Saya ulang, nak measure association, kita pakai correlation. Kita kata kita nak tengok multicollinearity, kita pakai correlation juga. Kalau kita nak tengok relationship, kita pakai regression. Sebab tu kita tahu determining a, contoh determining a regression. Macam tu ibaratnya. Determining a regression between technology usage. Mana ada orang macam tu tulis? Mana kita tulis tool pula? Mana ada? Tak betul. Determining a structure equation modeling. Tu kadang-kadang saya tengok ada pelajar ni dia, saya tengok kadang-kadang ada pula examiner tak tegur. So bagi kita orang ni benda tak betul lah. Benda tak betul. Determining a correlation tu sangat-sangat salah. Kalau kata nak letak an association boleh, tak ada masalah. Tetapi untuk peringkat PhD, ni tinggi sikit saya bagi tahu peringkat PhD kita tak boleh pakai, bagi saya, association. Sebab terlampau rendah lah. Dia punya capaian ni untuk kita nak buat kata apa, penilaian
bagi satu faktor ataupun formula, dia terhad. Dia tak dapat menunjukkan impact sama ada dia kuat ataupun tidak. Sebab tu kita association ni dia tidak boleh dijadikan sebagai asas penyataan hipotesis. Saya nak ulang sebagai asas penyataan hipotesis tidak dibenarkan untuk association. Sebab dia sangat lemah. Okey, kenapa diwujudkannya association ni? Diwujudkan kita katakan yalah association ni. Sebab bila mana kita ada masalah dari segi data. Data yang kita ada tu tak cukup. Okey, apa maksud tak cukup? Maksudnya kita collect data, sepatutnya kita kena dapat paling kurang 100. Tetapi kita dapat 70. Macam mana kita korek sekalipun tak boleh lebih pada 70. Paling tinggi 70 kita dapat. So kita nak hantar ni kita punya thesis ni macam mana bro? So kita pun run lah correlation. Tu cerita dia. Kita run correlation. Okey, boleh tak peringkat PhD kita buat correlation? Tak boleh. Saya kata kat betul Delek. Untuk master boleh tak? Master pun kita boleh pertimbangkan. Bachelor degree boleh. Sebab tu kita tak nak pelajar salah anggap bahawa master macam senang-senang dapat. Tidak. Master pun susah dapat sebenarnya. Dia hajalah satu belah kaki lagi nak masuk PhD. Okay? Sebab tu saya pernah beritahu pada rakan-rakan yang tengah buat master, tak collect data lagi. Kalaulah proposal you memang buat high quality macam PhD, kita boleh convertkan. Apa convert? Maksudnya minta kebenaran daripada supervisor, dapat kebenaran daripada dekan, dapat kebenaran daripada postgraduate center, insyaAllah buat another defense of proposal, naikkan taraf master ke PhD. Ada, benda tu boleh dibuat. Ya? Okay. So, saya nak ulang sekali lagi, correlation tidak dibenarkan letak dalam tajuk. Kalau nak letak sangat pun, kita letak dia punya hasil dia. Association, relationship. Itu yang kita nak tengok. Bukan yang correlation ataupun regression. Senang cakap macam tu. Boleh faham nombor 2? Siapa ada soalan nak tanya? Boleh nombor 2? Saya konota. Ya. Saya kurang faham apa perbezaan antara association dengan relationship tu. Yang tu you kena belajar bahasa. Sorry lah, I bukan nak ajar benda tu malam ni. Sorry Yang tu dia sebenarnya nanti itu bahagian data analysis, data interpretation. Saya tak boleh nak explain banyak sangat. Nanti takut tak sempat. Sorry nanti kita akan buat lah insyaAllah. Yang tu saya dah buat dah dulu. Tapi kita akan buat nanti. InsyaAllah. Lagi soalan lain? Prof, kalau kita specify to a few sub-industries, industri bawah manufacturing sector ni, boleh tu kita guna term manufacturing industry tu? Boleh, tak ada masalah. Sebab kita tahu dalam manufacturing tu luas. Okey. Kenapa saya sebenarnya kadang-kadang orang tanya saya, Prof, kenapa Prof ni suka sangat letak industri tertentu? Okey. Sebenarnya industri ni penting menggambarkan perbezaan antara industri. Sebab setiap industri tu isu yang berbeza, masalah yang berbeza. Dia takkan sama. Sebab itulah uniqueness dia kat situ. Kita boleh cerita pasal teknologi usage dalam maritime. Tetapi dia mungkin tidak sama kalau kita cerita pasal teknologi usage dalam kita kata entertainment industry. Tak sama. Itu sebabnya perlunya kita letak industri itu. Kalau perlulah. Kalau tak perlu tak apa. Tetapi saya lebih suka kalau dia letaknya di situ. Sebab nak bezakan, orang nampak, wow, ini adalah industri ini. Dan dia sudah tentu ada spesifik isu dengan spesifik problem yang ada dalam industri itu. Dan mungkin tak ada di tempat industri, mungkin tak ada di industri lain. Macam tu. Boleh puan Okey. Next lagi? Ada? Tak ada. Okey. Saya nak pergi nombor 3. Nombor 3 ni kerap saya jumpa sekarang ni. Viva tahun ni banyak sangat tajuk macam ni saya tengok. Lately ni a new model. Boleh, tak ada masalah. Tetapi kita kena faham kita punya study tu macam kita kata a new model of paddy production and effective technology usage in the northern states of Malaysia. Okay, saya nak beritahu kawan-kawan. Kita buat PhD memang tak payah mention pun a study. Macam tadi saya sebut. Tak payah mention sangat pun a new model. Sebab kita tahu memang nak tak nak untuk dapatkan PhD, kita kena paling tidak kena keluarkan a new model. Tu saya nak beritahu tu. Sebab itulah tak perlu pun nak tulis kat situ
Okay, developing a new model of, tak payahlah, kita tahu dah pun. Tetapi yang kita nak kena tanya kat diri kita, sebab tu saya selalu tanya pada rakan-rakan personal coaching macam tadi saya sebut, PhD you ni pasal apa? Nampak? PhD ni pasal apa? So ramai pelajar akan cakap, okay, berdasarkan kepada Monroe dan Claire 1978, saya nak buat, sebut je saya nak buat, itu terus jadi objektif. Kita tanya, PhD you ni pasal apa? Kalau sebut pasal tu, sebenarnya kita nak tanya pasal issue of the study. Apa dia lagi? Subject matter. Atau apa lagi? Topik yang you buat pasal PhD. So kalau kita bincang dengan mak kita lah, macam mak kita kan, you balik kampung, you pun cuti raya ke apa, dia pun tanya, Man, PhD kau ni pasal apa? Nampak? Kita nak terang tu dekat examiner macam tu lah. Dia tanya, kita nak cakap kat mak kita. Mak kita ni mungkinlah dia tak ada peluang nak belajar. Takkan kita nak cakap berjela-jela. Berdasar kepada Norman 1948, meletakkan kepada, contoh macam tu lah kan. Yang mak kita ni kesian dia. Apa benda dia ni cakap ni? Cakaplah bahasa mudah. Mak, saya punya study ni pasal, macam tu je. Pasal apa? Pasal penggunaan teknologi dan prestasi pekerja. Nah, simple je. Nampak tak? So, mak pun faham. Guna teknologi, lepas tu tengok prestasi pekerja. Okeylah, okey. Nampak? Kan senang. Yang kita ni kadang-kala kononnya nak nampak sangat PhD tu, cerita tu melangit-langit. Tetapi sebenarnya benda dah cerita pun tak tahu. Nampak? Sebab tu saya cakap betul-betul. Yang menyusahkan kita adalah kita sendiri sebenarnya. Benda tu tak susah, tapi kita menyusahkan kita diri sendiri. Sebab tu saya kalau boleh, tajuk macam a new model tu tolong, kalau bolehlah, elakkan lah. Tak payah pakai macam tu. Okay, nombor 4. Describing a relationship between social media usage, media influence to student performance in selective school in Kelantan. Siapa boleh beritahu saya nombor 4 ni, apa yang tak betulnya? Siapa boleh nampak? Nombor 4. Tak ada. Okay. Sebenarnya perkataan term yang digunakan yang pertama itu describing itu tidak tepat. Selalunya kita pakai describing untuk menggambarkan basic research. Bukan applied research. Applied research selalunya menggunakan relationship. So nak kena tulis sikit ni. Bagi nampak ni, saya banyak kali dah tulis ni. Beritahu kepada rakan-rakan, mungkin nak ulang balik malam ni Okay. So, inilah ayat-ayat untuk basic ataupun fundamental research. Selalunya dia akan pakai apa? Ayat-ayat describing. Lepas tu discovering. Inilah ayat-ayat dia pakai. Sekejap, Okay, apa lagi dia pakai? Profiling. Okay. Apa lagi? Exploring. Okay. Modeling. Okay. And apa lagi? Formulating. Okay. Itulah dia. Okay. So, kena tengok baliklah ayat-ayat macam ni. Bukan apa, saya dah ajar dah dulu. Takut tersalah. Okay. So, janganlah kita pakai untuk applied research. Applied research, okay. Untuk applied research pula, kita akan pakai macam ni. Ni applied research. Applied research, dia tak akan pakai describing. Okay. Selalunya ayat-ayat yang dia pakai, you tengok selalunya relationship. Association. Dia akan pakai apa lagi? Selalunya impact. Dia akan pakai effect. Dia akan pakai influence. Apa lagi? Improving. Extended. Tu bahasa-bahasa untuk applied research. Apa lagi? Determining. Apa lagi? Examining. Assessment boleh Prof? Assessment. Assessment tu lain. Penilaian. Penilaian tu sebenarnya dia boleh pakai untuk dua-dua.
Sebab tu saya kena tengok dulu konteks apa. Dia macam developing lah. Developing antara dua. Assessment, developing, dia antara basic dengan applied. Tapi kena tengok konteks. Kena tengok konteks. Okay. So lagi apa lagi yang applied research? Kita boleh tengok sekejap. Influence dah. Improving, extend, determining. Satu lagi justify. Validating. Validating. Selalu macam itulah. Inilah ayat-ayat yang selalunya menggambarkan applied research. Dan macam tadi kawan sebut, assessment dengan kita kata development. Dua ni ada dua school of thought lah. Lebih kurang saya kata pada developing lah. Senang cakap developing. Ada setengah percaya developing ni lebih kepada basic research. Ada juga yang dikatakan lebih kepada applied research. Sebab itulah sebenarnya ada dua school of thought. Sebab tu assessment pun sama. Kita pun tak nak cakap. Sebab assessment boleh dibuat untuk basic research. Assessment juga boleh dibuat untuk applied research. Okay. So dia di antara dua lah tengah-tengah. Sebab tu saya kalau boleh elakkan. Elakkan pakai dalam mana-mana research yang kita kata term ni kat sini. Sebab takut nanti kita punya supervisor percaya bahawa development itu adalah applied research. Bila datang kepada examiner, dia kata no, this is basic research. Okay. Sebab apa sebenarnya yang consequence dia kalau kita kata benda ni applied, benda ni basic? Sebab dia akan memberi kita panduan. Kalau basic research selalunya pakai kuantitatif. Kalau basic research akan pakai kualitatif. Kalau applied research dia akan kuantitatif. Dia beza. Dan selalunya kalau untuk basic research question dia lebih pada why and how. Untuk applied research selain daripada why and how. Sebab tu jaga-jaga kita kena recognize dulu kita punya basic ataupun applied. Kita kena faham kita punya type of research tu. Okay? Boleh Okay, now. Kita patah balik. Yang term yang Prof cakap tu kena elakkan dalam title ke ataupun sekali dengan dalam objektif sekali? Objektif tu sebenarnya tu saya sebenarnya tak habis cakap lagi sebenarnya. Since that you cakap pun nampak you faham dah ni. Sebenarnya title you tu adalah objektif. Sebab itulah saya sebenarnya nak beritahu kalau boleh title tu benda yang sama dalam objektif, terutamanya main objektif. Nanti saya akan tulis macam mana. Sebenarnya kalau boleh betul macam Puan cakap tadi, elakkanlah dalam objektif sebab title itu adalah objektif sebenarnya. Okay. Ada lagi soalan lain? Maaf Prof. Ya. Tadi Prof ada cakap how and why ke saya salah why tak pernah dengar. Why and how. Why and how tu untuk yang mana satu ya Prof? Untuk basic research. Why and how basic research. Okay. Yang malam ni saya tak sempat juga, tak boleh sebab saya kata kalau nak belajar itu nanti kita buat webinar lain. Sebab itu pun saya terangkan pada pelajar-pelajar lain dah dulu dah. Tak apa, nanti kita akan buat. Basic research lain, applied research lain, translational lain. Untuk pengetahuan, kalau kita ditanya dalam Viva Boss exam, type of your research. Saya kadang-kadang memang sengaja tanya soalan ni, nak tengok sama ada pelajar ni, dia faham pasal type of research. Kebiasaannya pelajar kalau sebut pasal type of research, dia jawab apa? Oh, saya buat kuantitatif, saya buat kualitatif. Itu salah. Itu jawapan untuk type of methodology. Methodology adalah komponen dalam type of research. Macam tu. Okey, ada lagi soalan lain? Ada? Tak ada Okey, kalau tak ada, kita pergi nombor 4. Nombor 4 dah. Tu dah. Describing a relationship. Tak betul lah. Kita akan buat examining boleh, determining boleh, a relationship. Sebab dia relationship. Di Kelantan, tu pun satu lagi, kalau benda tu unik, boleh. Kalau tak unik, jangan. Okay, now, nombor 5. A comparative studies of Malaysia and Pakistan e-procurement and effectiveness to public service. Kita akan buat selalunya macam ni. Satu lagi. Sekejap Mediating effects of age and gender. Nampak? Selalunya macam tu lah student buat. Saya kadang-kadang benda ni paling saya takut sekali bila mana pelajar tak faham apa dia tulis. Rupanya, ni mediating tak apa lagi. Kalau dia tulis ni lagi best, moderating. Ni lagi best ni.
Moderating. Sorry. Moderating. Macam ni. Moderating effect. Kita tanya pelajar. Pertama sekali, you faham tak apa maksud moderating ni? Beritahu kat kita orang. Pelajar tak boleh jawab. Selalunya pelajar memang tak faham apa dia buat. Okay? Dia salah faham. Dia ingatkan moderating itu adalah mediating. Lepas tu kita tanya balik. You tahu tak mediating dengan intervening tu macam mana? Mediating dengan intervening itu apa benda? Apa beza dia? Tak boleh jawab dah. Sebenarnya mediating dengan intervening tu benda sama. Tak ada beza. Yang beza antara moderating dengan mediating ialah mediating ni adalah perantaraan antara dependent variable dengan independent variable. Tengah-tengah tu kita ada mediating ataupun intervening. Tapi kalau kita ada moderating effect, moderating apa benda relationship ke apa whatever, dia lebih kepada kita kata kalau ada age, kalau ada gender, apa akan jadi kepada kita punya dependent variables. Kalau tak ada, apa jadi kepada dependent variables. Itu tujuan dia. Moderating ni lebih kepada control variables. Dan ada pula efeknya sama ada full effect ataupun half effect. Banyak lagi lah saya nak ajar. Itu sebenarnya masuk dalam data analysis, data interpretation. Saya nak beritahu pada rakan-rakan malam ni, saya baru datang, mungkin mendengar, mungkin rasa Allah apa Prof, banyak sangat term ni. Betul. Sebenarnya kita ada 8 benda kita kena belajar untuk PhD. Nak jadi penyelidik yang baik, kita kena tahu 8 benda. Pertama, kita kena faham disiplin kita, area of interest dengan kita punya issue of the study. Nombor 2, kita kena tahu pasal apa? Research kita. Kita punya research kita tu sendiri dalam bidang kita itu. Pasal kita ni industri kita kena tahu. Kalau kata you study pasal BIM. Okay, BIM. Building kan, information. So you kena faham benda tu yang kita kata tadi pasal research kita. Okay, dan juga kena tahu type of research. Yang ketiga, kita kena tahu pasal metodologi. Okay, dalam metodologi pula, kena tahu macam mana kita nak dapatkan research model, macam mana kita nak collect data, kenapa pilih population macam tu, kenapa sampel macam tu, apa the unit of interest yang kita ada. Benda tu semua kita kena faham. Lepas tu masuk pula bahagian data analysis, data interpretation. Okay, so saya tak berceritalah detail benda ni So yang tu lah maksudnya sampai ada 8 lah sekali logik. Macam tu lah. Okay, so ingat moderating effect ni satu lagi yang paling tertakut. Pelajar sebenarnya dia seronok tulis tetapi dia tak tahu benda itu penting bila ditulis dalam tajuk. Kalau penting, kenapa tak dituliskannya benda yang sangat-sangat dalam perbincangan yang ada dalam konten kita? Kebanyakan pelajar, dia tak bincang sangat pasal mediating tu. Dia tak bincang sangat pasal moderating tu. Tetapi dia letak best dalam tajuk, nak bagi orang nampak benda tu yang paling penting. Tetapi, tengok-tengok tak bincang. Kalau tak bincang sangat benda tu, dia jadi benda tak payahlah baik, tak payahlah letak tajuk moderating ataupun mediating. Sebab examiner nampak, sebab apa you letak kat tajuk tu nak menunjukkan itulah yang you nak fokus. Bukan benda lain. Tetapi bila masuk dalam thesis kita check tengok tak ada sangat pun nak bincang pasal mediating. Tak ada sangat pun nak bincang pasal moderating. Tengok cerita biasa-biasa saja. So kita cadang pada pelajar, tajuk tukar, jangan tulis sangat pasal moderating. Simple saja, just kita kata bla bla determining, examining apa benda whatever, in buat industri dah cukup. Tak payah nak letak moderating effect tu. Sebab moderating effect tu benda tu tak dianggap penting kalau kata tak diletak sebagai dalam tajuk. Begitulah. Okey? Boleh? Ni saya bagi contoh-contoh yang saya nak beritahu hit 80-90 ke atas lah. Tajuk-tajuk ni sebenarnya saya nak beritahu realnya ada dalam PhD yang saya evaluate. Dan memang banyak masalah besar. Terutamanya macam satu lagi, Comparative Study of Malaysia Pakistan ni pun kita masuk bab logik tinggi lagi. Kita kata how you want to compare orange and apple. Kita kena make sure that karakteristik yang ada dalam Malaysia dengan Pakistan tu lebih kurang sama, baru kita boleh buat comparative study. Kalau kata tak ada, tak sama, kita nak buat comparative study,
dalam bentuk apa kita nak tengok. Sebab tu jaga-jaga kawan-kawan, saya nak beritahu, kita ni kadang-kadang kita nak compare. Tapi sebenarnya compare kita tu tak kena. Tak boleh kita nak compare. Contohlah kita kata zaman saya kereta kancil, nak compare yang kita kata dengan BMW X5 kata at that time. Tak boleh. Itu jauh sangat perbezaan macam bumi dengan langit. So kawan-kawan, yang ni tajuk. Ni buat tajuk ni, nampak? Saya bincang detail. Boleh faham Ada soalan lain nak tanya? Tak ada Okey, kalau tak ada, tak apa. Saya akan pergi kepada abstrak. Prof, sorry Prof, tadi saya punya mute, mic mute. Saya nak tanya untuk title tadi, contohlah kalau kita punya location tu tak ada significant, mungkin kita just justify, okay kita pilih north apa semua kan. So kita nak kan ke tidak sebenarnya state tu dalam kita punya title? Macam ni. Kita pun kena faham juga kenapa kita letak selected state tu. Tu kena justify. Examiner dia nak tahu saja kenapa kita pilih negeri utara tu. Kenapa? Kenapa tak buat selatan ke? Kenapa tak buat tengah ke? Ni yang soalan-soalan yang kita akan dapat satu benda yang sangat menarik lah. Kita nak tahu kenapa. Ada seorang pelajar ni, minta maaf saya cakap dia mungkin berasal daripada Sabah. Dan dia pilih KK, dia pilih Johor Bahru, dia pilih Penang dan Kuala Lumpur. So kita tanya dia, kenapa you pilih KK? Kenapa you pilih Pulau Pinang? Kenapa you pilih Johor Bahru? So last kali dia beritahu, minta maaf sebab saya tinggal di Sabah, saya ambil KK. Tak boleh macam tu. So dalam PhD ni, dia bukannya pasal kita nak biasly ambil, tak boleh. Dia mesti ada reasoning. Contohlah kita kata you nak ambil juga. Kita kata 5-star hotel. Okay, 5-star hotel. Okay. So you nak ambil satu dekat negeri ni, satu dekat negeri ni, satu. Tak boleh macam tu. Dia bukan macam tu. Cara kita kata kita nak ambil, kita nak pilih sampel. Tak boleh macam tu. Dia kena ada menyatakan bahawa okay, kita ada 5-star hotel. Dari segi performance dia, performance macam-macam. Dari segi komplain orang, kita tengok selesa ke apa, ataupun rating yang diberi oleh Kementerian Pelancongan sebagainya, contoh. So mungkin dia ada kat situ rating dia 20 terbaik daripada beribu yang ada. So kita boleh ambil 20 tu daripada senarai yang disediakan oleh kementerian. Boleh? Yang tu dibenarkan. Okay, kita pula tu mungkin ada kita kata ada limitation, kekangan yang perlu kita hadapi. Sebab tu saya fokus pada 20 saja. Tadi kata hotel 5 star. Boleh? Tak ada masalah. Okay. Dia tak boleh bila mana kita tanya ada tak sumber rujukan yang you ni nak kaji hanya di Northern State area. Kenapa? Tak ada. Tak boleh lah. Macam tu. Dia kena ada reasoning dia yang kuat. Boleh puan Macam tu. Prof, kalau kajian kita tu buat di selected states, boleh ke dalam title tu kita mention in Malaysia ataupun better kita tulis in selected states je? Kalau saya suka in Malaysia, tetapi dalam bahagian scope of the study, kita beritahu mana yang terlibat dan bahagian justifikasi, nanti saya akan cerita bahagian justifikasi, kita kena ceritakan balik kenapa dipilih hanya beberapa negeri saja. Boleh Okey. Lagi ada soalan lain? Ya. Prof. Ya. Okey, Prof nak tanya macam kalau kami education kan. Kalau mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan, maksudnya dalam Dewan Bahasa Pustaka, integrated dalam bahasa Inggeris tu kadang-kadang ada yang diguna bersepadu, ada yang digunakan perkataan menggabungkan, ada yang kita bahasa kita melayukan. Jadi pandangan Prof macam mana bila dah ada pelbagai maksud? Yang tu dia akan masuk bahagian definasi. Okeylah, baiklah kita bincanglah terus. Since that you cakap macam tu. Okay, definition. Definition ni ada dalam chapter 1. Tadi pun kawan yang dah pasal scope study. Tak apalah. Alat ni kita bincanglah terus kat situ tak apa. Definition ni kena ingat kawan-kawan, dia ada dua jenis. Definition sekejap salah eja ni. Definition by term. Satu lagi definition
By operational. Kena faham ni cikgu-cikgu cikgu-cikgu kena faham dia ni. Dia bukannya ambil bahasa Dewan Bahasa je, bukan? Okey. Pertama sekali dalam research, kita jangan tersalah faham. Ramai ada antara kita ni keliru. Kadang-kala saya ada jumpa kawan saya ni minta seorang ni dia pergi check thesis dia. Masa tu zaman kita orang, mana ada benda clipboard, ada orang. Seorang ni pandai pagi editor check dan dia ni selalunya daripada English department lah contoh. Masalah yang besar bila dibuat kita kata tadi saya makan ramai yang masa tu tak ada PhD lagi. Dia English grammar English. So yang dia bergantung kepada apa yang dia faham masa English. Tetapi yang kita tulis itu lebih kepada bahasa penyelidikan. Sebab itulah ada kontradik yang amat teruk menyebabkan bila diubah examiner tak faham langsung. Ada juga. Walaupun grammar betul tetapi nak sampai ke peringkat orang kata term penyelidikan tak sampai. Sebab tu jaga-jaga kalau kita ni nak bantu kita ni mungkin pandai pakar bahasa, kena kita tahu juga kena ada ilmu penyelidikan juga. Sebab tu kalau boleh, kalau saya cakap betul-betul ni pengalaman kita, carilah kalau kata nak buat kita kata proofreading ke, proofread, tak nak menggunakan software ni, nak pakai orang, carilah yang ada doktor lah, PhD. Sebab dia tahu pasal research, dia tahu English tu tak apalah. Yang tu research tu dia betul, dia faham. Okay, now tengok definition ni. Dewan Bahasa kata macam ni. So macam mana nak tengok? Okay. Kita ada dua jenis definition. Definition yang kita ada, kalau kita tulis dalam chapter 1, adalah by term. By term ni macam ni. Contohnya, kalau saya lah. So kita kata kita nak cerita pasal manager. Manager ni kita boleh kata consist of, let's say kita kata people that kita kata ni lah that dia kita kata leads particular organization, like kita katalah kita kata dia ni like kita kata headmaster. Kita kata dia mungkin pastor. Kita kata kat dia mungkin kat sini chief executive officer. Contoh saja. So ini adalah dikatakan sebagai definition by term yang mana kita dapat ni mungkin daripada Davis 2021 contoh. Macam itulah. Ni yang dikatakan definition by term. Kalau definition by operational, apa maksud manager? Okay, manager dalam konteks. Okay, konteks dia current situation. So current situation ataupun current study. Yang tu saya nak bagi tahu tu. So maksud manager itu apa dia? Kita kata consist of managers that work in private and public agencies. Okay, from let's say kita kata junior executive to general managers. Yang ni untuk private and rank by grade of grade. Kita kata grade lah, grade starting 41 to 54. Yang ni untuk public sector. Okay.
in, let's say, maritime industry. Macam tu. So, yang ni yang saya nak bagi tahu. Apa beza you tengok tu. Okay. Yang ni bukan grade, macam ni lah grade dia. Okay. So, untuk pengetahuan ni kawan-kawan kalau kita tengok untuk definition by term ni, manager tu ia lebih pada orang kata apa, general idea, apakah yang dimaksudkan manager. Itu general idea. Yang diambil daripada Davis. Boleh ambil daripada Dewan Bahasa, boleh diambil dari kita kata artikel-artikel ke mana-mana, tak apa. Dan kena ingat, kalau kata kajian saya adalah pasal managers performance dalam maritime industry, ada tak saya merujuk pada headmaster? Tak ada kena-mengena. Ada tak saya merujuk pada pester? Tidak kena-mengena. Mungkin juga pada chief executive officer. Tu pun kadang bagi saya tak kena daripada apa yang saya nak. So itu dikatakan definition by term secara general. Tetapi kalau kata untuk definition by operation, yang ni lebih kepada kajian semasa yang kita buat. So maksudnya apa? Definisi yang kita ni, yang kita ada sekarang ni adalah definisi yang kita sendiri tentukan. Contohnya, macam saya kata manager ni. Apa maksud manager? Consists of managers that work in private and public agencies. Kalau kata from junior executive to general manager, dalam private, rank 41 to 54 to public in maritime industry. Tu nampak tak beza dengan tadi yang atas? Beza sangat-sangat. Okay? Yang definition by operational ni merujuk pada kajian yang kita tengah buat sekarang. Yang memang betul-betul yang terkena pada kajian kita. Dan dia lebih pada untuk buat penilaian, measurement. Measurement ni lebih kepada kita kata bila kita propose a research model. Research model ni can be apa juga, kita panggil dia juga pasal untuk theoretical framework. Okay. Ataupun kita kat sini kita kata formula. Boleh juga. Tak kisahlah apa yang nak sebut. So rakan-rakan jangan salah faham. Yang puan tadi cakap tadi adalah lebih kepada definition by term. Dan saya nak beritahu untuk peringkat PhD, kita tak boleh lari daripada definition by apa tadi kita kata operational. Itu yang paling penting. So kalau saya lah ditanya pada saya, dalam tesis saya lebih prefer membincangkan definition by operational, bukannya definition by term. Tetapi ada pelajar saya tengok dia bincang dulu definition by term, lepas tu dia bincang pula definition by operational. Boleh, tetapi kadang-kadang mengelirukan. Sebab tu saya kata pilih satu saja yang baik, iaitu operational, sebab dia akan masuk cerita juga dalam kita punya metodologi dan juga bahagian finding data analysis. Sebab itulah definition by operation ni very important. Cakap betul Jangan ambil endah tak endah benda definition ni. Salah kita define, dia akan libatkan seluruh apa yang ada dalam chapter 1 sampai chapter 5. Dan kalau tersilap, measurement kita silap, analisis kita silap, interpretation kita silap, dan kita punya hypothesis testing pun akan salah. Jaga-jaga. Ni saya nak beritahu ni. Macam mana tu salah? Contohnya, kita kata definition by operational, kita definition by operational ni, kita kata manager itu baru manager Manager itu adalah grade dia 41-54. Dan dia kalau boleh dia junior executive kepada general managers. Contohlah. Okay. So, tapi bila kita collect data, dia tak termasuk junior executive. Kita masukkan kat situ non-managerial level untuk menjawab. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Itu yang bahayanya. Sebab tu saya nak beritahu apa kepentingan definition by operational. Dia akan membagi tahu kita kat mana kita nak cari kita punya sampling tu. Itu dah dinyatakan dalam kita punya definisi yang jelas. Dan jangan kita kelang kabut nak collect data sedangkan kita punya operational definition tak clear. Saya ulang. Operational definition sangat penting juga selepas jurang ilmu dan juga scope of study. Saya kalau nak letak priority, nombor 1 adalah jurang ilmu ataupun gap of knowledge. Nombor 2, yang paling penting, memanglah nak tak nak objective of the study. Nombor 3, memang kita kata scope of study
Dan jauh sikit je, tak jauh, ada live definition. Ini adalah orang kata apa, benda-benda yang sangat penting dalam tesis kita, terutamanya dalam chapter 1. Okey? Okey, boleh faham Okey. Saya akan masukkan juga sekarang ni scope of study. Apa sebab tadi dah? Ya, ya. Prof, berapa minimum ataupun maksimum bilangan terms? Oh, tak ada limit. You kena terangkan bila mana you cakap bincang benda tu. You faham tak puan terutamanya apa yang ada dalam title. Tapi tak payahlah bincang apa masuk relationship, tak payah. Kita nak faham apa contohnya. Kalau kata contoh kat sini. Macam ni kata ni tajuk ni title. Okey, title kita ada kat sini, determining a relationship between intranet usage and managers performance in the maritime industry in Malaysia. Okey, yang kita nak kena define kat sini, senang cakap, pertama adalah apakah dimasukkan dengan intranet? Apa yang dimasukkan dia usage? Apa yang dimasukkan dengan manager? Apa maksudnya performance? Apa maksud maritime? Itu je. Okey? Yang ni yang paling penting lah sebenarnya, yang patut kita ambil. Dan lagi-lagi ada lagi, kalau ada yang kita nak bincang mungkin dalam objektif dan sebagainya, ada benda tu, kita kena kena bincangkan juga. Sebab dalam objektif sebenarnya kita akan letak antecedent. Antecedent ni boleh kita katakan item-item yang mana kita tak letak dalam tajuk, sebab kita tak akan letak semua variable item ataupun antecedent dalam tajuk. Itu tak betul. Saya pernah jumpa ada seorang tu dia letak semua benda dalam tajuk. Apa yang ada semua letak dalam tajuk. Itu tak betul. Itu salah caranya. Kita hanya ambil yang dia katakan focal dia apa kat sini. Focal dia pada managers performance. Dan apa yang sebenarnya kita nak bincang sangat, intranet usage. Itu sebenarnya. So, bila kita nampak benda tu dah semestinya ada lagi antecedent ataupun kita kata faktor-faktor ataupun kita kata item-item lain yang wujud, mesti ada. So dua ni kita letak sebagai asas dalam research kita. Boleh puan Macam tu. Boleh Prof. Ya. Prof nak tanya. Boleh Ya, boleh. Okay, operational definition tu perlu tak kita cite daripada scholar mana? Saya ulang sekali lagi. Operational definition kita punya. Sebab kalau kita ambil orang punya, so maksudnya kan benda kajian kita sama dengan orang lain. Nampak tak point ni? Operational definition tu adalah kita punya sendiri. Itulah novelty of our study. Sebab nanti examiner akan tanya, what is the novelty of your study? You akan ceritalah model yang you buat, develop baru apa, whatever. Okay, that's number one. Number two, I kata definition yang I letak dalam ni, terutamanya maritime industry, itu apa? So, orang tak pernah define dengan clear apa maksud maritime. So, I akan cerita maritime industry is what. So, yang kita letak dalam thesis kita sebagai operational definition itu juga disebutkan sebagai novelty. Boleh, Puan? Okay, Prof, nombor 2 soalan. Boleh tak consequence kita tu perlu atau tak perlu letak dalam title juga? Consequence selalunya kita kata dia impact apa benda whatever macam tu kan. Maksudnya dia bukan pasal consequence. Sebenarnya kita nak tengok apa, kat mana fokus kita. Focal. Kalau bahasa dia focal lah. Focal apa yang kita nak sangat tengok. Okay. Contohnya selalu saya tengok kebanyakannya performance. Apa sekalipun last kali kita nak tengok performance. I cakap memang betul. Bila bukan supervisor yang mengajar di metodologi saya ni, dia grad daripada Princeton. Bila dia bagi tahu kat kita orang, dia kata, okay, so you tahu tak, apa bidang sekalipun you buat, last kali kan, dia akan tengok benda tu juga. Saya pun macam tak, apa benda dia ni cakap ni? Sebab dia sebenarnya untuk pengetahuan you, yang mengajar saya ni adalah, dia punya PhD dalam physics. Yang supervisor dia buat roket Apollo. So kita belajar benda lain, saya lebih pada IT. So saya lebih pada human machine interaction. So dia fizik. Maksudnya kita kata apa ni? Dia cerita pasal business, dia cerita pasal humanities. Saya kata apa benda dia cerita ni? So dia kata whatever your discipline ni, dia kata
So last kali kan sebenarnya you akan tengok apa benda yang tadi performance tu dalam bentuk apa, non-monetary and monetary sebenarnya. Oh betul juga. Last kali pun saya nampak sekarang apa yang Prof tu cakap saya dah faham. Sebenarnya kan indirectly kita nak tengok yang tu lah. Kalau kita buat mechanical engineering, kita buat pasal ketahanan material kita pakai untuk kapal terbang tu. So fikir balik apa kena mengena tadi dengan performance. Betul lah. Material kita pakai, dia hancur tak hancur kalau kita bawa terbang ke atas udara tu dengan pressure yang teruk kan. So performance juga. Betul juga fikir balik. Okay, you makan ubat farmasi. Budak ni makan macam mana? Boleh tak kita kata ubat X ni pakai untuk dia, kita cuba buat eksperimen, akhir sekali dia cure tak penyakit dia? Performance juga. Betul tak saya kata? Kan? Last kali kan? Performance juga last kali. So kita nak hybridkan, integratekan dua benda yang sebelum ni tak pernah ada. Kita integratekan last kali. Apa? Performance juga. So sebenarnya kan apa sebenarnya nampak? Saya nak beritahu kat you orang semua. Kita buat research ni tujuannya apa? Nak selesaikan masalah. Bila selesaikan masalah, sebenarnya indirectly kita nak kurangkan ataupun kita tak nak kalau boleh tak perform. Nampak? Kita nak perform. Itu sebenarnya. Nak selesaikan masalah sakit apa semua, nak bagi orang sihat, performance juga kan. So untuk pengetahuan semua sebenarnya inilah sebenarnya kalau kita nampak PhD ni clear cut, okay, I faham apa nak buat. Boleh puan okay. So saya nak teruskan, kita sebenarnya kat sini ada lagi sejam lagi dan kita sebenarnya kita dah pergi masuk dah potong lah kepada tadi apa ni definition tak apa, itu sebenarnya definition tu paling last kali kita nak bincang. Tetapi sebenarnya untuk pengetahuan dalam chapter 1 ni tadi saya tak cerita pasal abstract, tak habis lagi. Ni abstract. Okey, abstract dia pertama sekali kena mengandungi apa? Kena ada main objective. Tu kena faham tu. Yang kedua kena ada metodologi. Okay, yang ketiga kita kena apa? Ada expected findings. Lepas tu expected, kita kata kat sini yang bagus lah, kita kata novelty. Yang ni penting. Novelty tu. Okay, tapi yang ni bila kita kata untuk kita buat defense of proposal, kita anggap macam tu. Tetapi bila kita dah buat untuk bye-bye boss exam, dah tak ada expected. Dia tak ada. Dia lebih kepada ini. Okay, sebab tu novelty tu penting. Dan last sekali practical implications. Okay, so saya nak beritahu kepada rakan-rakan. Saya ada orang tanya, Prof, you coach personal coaching, you apa? Okay, macam ni lah. Ramai mungkin bertanya saya sebenarnya background ni apa, Prof? Saya ulang je kali, saya lebih pada human machine interaction. Okay, tetapi sebab bila mina saya menjadi pengarah dan pernah juga menjawat sebagai apa ni lah bab-bab research ni, saya dah diberi peluang untuk apa ni cross disiplin dah. Kalau saya di apa ni RMIT Australia, saya akan check tesis untuk logistik. Tapi kalau saya di QUT, saya suruh untuk periksa lebih kepada engineering dan IT. Kalau di QUT, QUT Queensland University Technology. Kalau untuk RMIT lebih kepada logistik. Kalau kata dekat UIA, saya lebih kepada big data analytic dengan computer science. Kalau saya dekat UKM, saya lebih pada FST, lebih kepada productivity, lebih kepada mathematics, lebih kepada statistik. Kalau kat UPM, saya lebih kepada College of Kejuruteraan. Macam tu. So memang kata, macam mana Prof you? Saya tak tahulah, tu Allah bagi kat saya pun buatlah. Dan kalau kata di UTM, lebih kepada technopreneur pula dah. Macam tu. So kalau kita nak cerita bab kita punya disiplin, dah memang tak akan lepas lah. Memang tu banyak sangat. Sebab tu kalau saya tanya, kalau saya beritahu kat you, saya punya research methodology yang mengajar saya tu, kalau you tengok memang you takut lah. Dia ada statistik, dia ada fizik, memang lain. Dan bila dia buat pre-proposal punya defense, masa kita orang belajar dalam kelas tu, dia jemput siapa-siapa kawan-kawan dia profesor ni,
yang ada PhD, dah profesor, PhD daripada Harvard. So sebab tu bila kita nak defend kita punya pre-proposal, bukan proposal, pre-proposal, benda ni yang saya tunjuk kat you ni lah yang kita bincangkan. Sebab tu kita faham sangat. One by one kita faham apa beza dia sebenarnya. Okay? Sebab tu saya nak beritahu main objektif datangnya daripada mana. Saya nak ulang, dia adalah sebenarnya title kita. Sebab itulah jangan ubah. Sebab tu saya macam bila kata ni saya minta title, okay, saya ulang, saya letak kat sini. Saya kata saya copy lah. Saya kata tadi title ni, main objektif ni adalah title. Okay, katalah saya letak kat sini bagi mudah kawan-kawan nak nampak. Okay, ni adalah title saya. Tetapi saya kata nak jadikan dia main objektif, tak susah sangat. Kita salin je balik. Jadikan dia tu kat situ. Dan dia kat sini jadi dia determine. Itu saja. Okay. So kawan-kawan jangan tersilap saya nak beritahu ni. Inilah dia. Apa perbezaan? Yang pertama ni adalah title. Kita letak title. Okay. Bukan apa yang ni. Saya ulang banyak kali. Jangan silap main objektif. Sebab itulah kita tak akan silap kalau kita buat macam ni. Silap tu apa? Konsistensi dalam kita menentukan term-term yang dipakai. Sebab itulah saya tak ada pun nak bincang benda-benda berapu lah kata kan. Kita mungkin nak bagi nampak macam kreatif. Instead of relationship kita pakai association. Tu yang takut tu. Itulah pelajar kadang-kadang dia nak buat kreatif sangat pasal relationship, dia tukar pada association. Dah benda salah ataupun tukar jadi correlation. Tu saya kata tadi tu. Konon nak bagi nampak kreatif, benda tak. Okey, dia kata intranet adoption lain, tak sama. Adoption dengan usage tak sama. Sebab tu jaga-jaga kawan-kawan. Ulang nak nampak kreatif. Tapi bila kreatif tu sebenarnya salah sebenarnya term yang dipakai. So yang tu yang nama dia tak konsisten. Bila tak konsisten, apa jadi? Examiner keliru. Bila examiner keliru, susahlah kita. Ini masalah dia. Daripada elok-elok dapat minor correction, kita pula gaduh-gaduh lagi dengan dia pula, dapat major dah pula. Jaga-jaga. Tu saya nak berkesan. Okay? So ingat main objektif ada dalam abstract. Methodology, finding, novelty. Tahu novelty tu apa? Saya ulang, contribution. Apa lagi? Kita punya originality. Practical implication, senang cakap. Secara praktikal macam mana kita nak implement kita punya cadangan tu. Supaya boleh tingkatkan kalau bahasa Princeton ataupun Harvard, dia lebih suka kata return investment and quality of life. Supervisor saya, dia ni memang Viva dia dekat Harvard. Supervisor saya dapat rezeki lah. Supervisor saya ni dia Viva dekat Harvard. Dia lepas lulus dan cerita dia balik, pengalaman dia ada tu saya dapat daripada dua ni lah, Harvard dengan Princeton. So yang you dapat semalam ni adalah ilmu-ilmu dia orang ni lah. So terima kasih lah pada kita punya cikgu-cikgu saya dulu ni. Saya dapat masuk kat sini. Dan kita blend lagi apa-apa yang kita dapat daripada kita jadi examiner. Okay. So, inilah abstract. Dan kita akan pergi kepada yang paling penting. Kita pergi pada chapter 1. Okay, chapter 1. Apa yang kita nak cakap ni sebenarnya? Tadi kita dah bincang. Chapter 1 ni sebenarnya dia ada introduction. Nampak biasa introduction. Tapi introduction ni, okay, dia ada background of the study. Okay, background of study ni sebenarnya kat sini kita bincang apa study. Tu nak cerita. Dia ada isu study, kena cerita isu. Kalau saya punya isu apa dia? Isu saya adalah intranet usage. Okay, apa lagi satu? And managers performance. So yang ni je yang saya bincangkan dalam background of the study. Jangan cerita merapu-merapu pasal teknologi mana-mana lah, IR 4.0 lah, apa-apalah bagai. Sedangkan saya nak kena cerita pasal intranet usage. Tak payah cerita benda lain. Prof, saya ni sebenarnya duk cari bahan-bahan. Tengok dalam literature tak banyak. Okay, ada orang tanya tu. Saya nak buat background of study. Saya nak buat review.
Macam mana Prof? Tak ada. Okey, betul. Siapa yang memang ada masalah macam tu, you kena doa pada Allah banyak-banyak. Apa dia? You sebenarnya dah berjaya. So, kenapa? Sebab you dapat satu tajuk ataupun perbincangan yang tak pernah dibuat orang yang ramai. Itu dia. Itu yang bagus. Dari segi novelty punya level tinggi sangat-sangat. Okey, macam mana Prof? Saya tak ada dapat. Contoh macam saya dululah. Nak cari intranet usage dalam maritime memang berat lah. Susah betul lah nak jumpa. Ada tapi susah nak jumpa. So, kalau kata nak tulis dalam kita punya background of the study tu macam mana kalau tak banyak? Boleh kalau kita ambil yang banyak-banyak tu apa? Internet. Boleh? Tak ada masalah. Untuk nak sokongkan kita punya issue of the study. Okay? Kita boleh paraphrase. Banyak di antara kita ni suka cut and paste. Itu tak betul. Saya nak ulang kita kadang-kala baca satu artikel dan pernyataannya tu penting dan kita sebenarnya dibenar untuk paraphrase yang bagi diletakkannya sesuai dengan ayat, maksud, objektif dalam tesis kita. So ubahlah, tak apa, tak ada masalah, tapi yang penting kita ada citation. Itu penting. So saya yang tu cara macam nak tulis tesis tu cerita lain. Tapi saya nak beritahu kawan-kawan, saya ulang, dalam background of the study, janganlah merapu cerita benda lain. Fokus hanya pada issue of the study dan kena ingat, kita kena ada regional, perbincangan kita regional tu. Kalau kata internet usage management performance kat mana dulu? Cerita dalam worldwide dulu. Seluruh dunia. Lepas tu ASEAN. Lepas tu Malaysia. Itulah caranya kita tulis. Dalam berapa muka surat, saya prefer 2, 3, 4 pages lah kalau boleh. Dan kalau boleh ada juga facts and figures. Letak situ banyak-banyak. Cari kalau boleh maklumat yang terkini. Jangan cari yang lama-lama. So, saya nak beritahu pada rakan-rakan, siapa kat sini PTD, ada kawan-kawan mungkin tak tahu sangat macam mana, pergilah pusat sumber di kementerian. Banyak maklumat, saya cakap betul. Ramai kita tak explore. Saya ulang, saya nak beritahu pada rakan-rakan malam ni, buat PhD bukannya duduk dalam bilik kosong, tutup, tu rapat-rapat, dah itu kitanya PhD. Salah, saya ulang. Buat PhD bukannya duduk kat cubicle, bukannya duduk kat workstation sepanjang masa. Tak betul. Yang betulnya kena keluar, pergi cari maklumat kat mana. Prof, sekarang ni tak payah Prof online. Betul. Tetapi dapat kat maklumat yang pelik-pelik dari kementerian? Saya nak beritahu lubuk data, lubuk informasi adalah di kementerian. Pergilah Putrajaya. Prof, boleh ke dapat maklumat ni orang nak bagi ke? Saya orang luar. Betul. Kita boleh dapatkan surat daripada perpustakaan tempat kita belajar, universiti, bawa surat tu, tunjuk dekat pusat sumber helpers ke, as a officer ke, insya-Allah dia akan benarkan kita guna fasilitis dalam tu. Saya cakap betul-betul Saya masa mula saya buat research saya, sebab studi saya ni pasal Internet Usage Managers Performance dalam maritime, saya pergi MOT dengan MOSTI. Masya-Allah. Maklumat tu sampai saya menggigil tangan, saya kata masya-Allah, tak dapat jumpa data macam ni. You takkan dapat jumpa benda ni kat luar. Takkan ada dekat Pustakaan Negara. Takkan ada di Pustakaan Universiti. Hanya ada di pusat sumber kementerian. Pergilah cari. Yang best dia pula tak ada orang. Orang tak nak pergi kat sana. Sunyi, sepi. Kita buat kerja kat situ. Best betul. I cakap betul. Duduk kat situ seminggu. Pum, maklumat macam-macam dia dapat. Boleh buat you punya background of the study dengan senang. Tu saya dah bagi hint dah tu. Okay. Ini cara je kita tulis background of the study. Dan ingat, saya nak bagi tahu, do not, saya tulis ni, do not write apa? Objektif. Okay, saya ulang. Do not write problem. Kat sini, statement. Ingat, background of the study, pengenalan. Kita nak cerita pasal kajian kita ni pasal apa? Kita pandai nak cerita dalam kita punya introduction, dalam background of the study. Okay, sebab
ada tendensi salah tulis. Punyalah nak tulis hebat-hebat. Tengok-tengok tulis macam mana. Allah. Tajuk lain, main objektif lain. Tengok kita ada variasi pula dalam kita punya background of the study lagi lain. Kononnya Nabi nampak kreatif.